Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasal abang saya letak dekat atas tembok rumah tau. Oh ya ke bang? Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Baik. Okey bang. Terima kasih. Terima kasih ya. Okey, Alright, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sampai. Pasal boleh kita buat unboxing sekali. Okey. Woohoo. Siap dapat Cubase dengan Wavelab Steinberg. Kita buat unboxing. What the pecah baik. Okey, tak ada, aku melawak. Ni yang lama punya. Lama punya dah rosak. Ni yang baru punya. Benda baru beli kan, kalau jatuh pecah berkecai macam tu, mau termenung seminggu aku. Allahu Akbar. Kadang-kadang kan sakit hati bila tengok review Mat Saleh kan, baca kat website ataupun tengok video YouTube diorang kan, diorang kata affordable product, cheap product. Bro, this thing ain't cheap, okay? Korang mata wang besar boleh lah cakap kan, Malaysia ni mata wang Allahu Akbar teruk. Apa-apa pun, audio pada video ini akan berubah in 3, 2, 1. Ini adalah audio daripada kamera. Ini adalah audio daripada Zoom H1n. Dan ini adalah audio dari left mic aku input ke dalam Zoom H1n. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat kembali ke channel ini dan jika anda baru kali pertama sampai ke channel ini, nama aku Tun Farul Azri. Salam kenal semua dan please support aku dengan subscribe dan tekan butang loceng notifikasi tu supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Hari ni aku nak review satu lagi produk iaitu Zoom H1n yang menggantikan H1. Ini bukanlah review berbayar ya. Aku beli sendiri produk ni dekat Shopee menggunakan duit aku. This is not a sponsorship video, not an endorsement video. Anyway, Zoom H1n ini merupakan model gantian daripada model lama iaitu Zoom H1. Sebelum tu, aku nak maklumkan sikit. Aku dah gunakan Zoom H1 yang lama ni dah sekitar 6-7 tahun dan macam-macam projek yang aku dah buat menggunakan Zoom H1 ni. Dari corporate video YouTube sehinggalah kepada dokumentari, dan juga aku gunakan Zoom H1 ni untuk buat sebagai backup kerja-kerja field recording dan rakaman sound design untuk klien aku dan juga untuk kegunaan aku sendiri. Jadi, aku memang kenal dan faham sangat dengan produk ni in and out. Macam aku kata tadi, harga di Malaysia ni agak mahal sebab mata wang kita yang jatuh teruk dah beberapa tahun kebelakangan ni berbanding dengan negara barat.
yang mana rata-rata mereka mengatakan produk ini adalah murah dan affordable, tapi bila kita convert kepada ringgit Malaysia, berpeluh jugalah nak membayarnya, lagi-lagi dalam fasa ekonomi yang mencabar ni. Tapi kalau dibandingkan dengan model-model lain dari Zoom sendiri atau dari jenama lain yang ternyata lebih mahal, apatah pula bila kita tahu kelebihan dan dari sudut penggunaan jangka panjang, produk ini sebenarnya murah. Pada mulanya, aku tak nak beli pun Zoom H1N ni. Bila aku punya Zoom H1 yang lama tu rosak, aku lebih tertarik dan lebih berminat nak beli Tascam DR07X yang harga dia lebih sikit je daripada Zoom H1N. Aku tertarik dengan Tascam DR07X ni sebab dia punya XY microphone dia boleh bertukar menjadi AB microphone, dan selain daripada tu dia ada function untuk record in mono, which is pada aku sangat-sangat penting. Tapi Tascam DR07X ni pula, dia ada satu isu dan ini menjadi satu masalah di seluruh dunia, iaitu Tascam ini menghasilkan bunyi static noise kat dalam rakaman dia bila dia dekat dengan handphone ataupun barangan-barangan elektronik lain, dan pada aku benda ni adalah satu major turn off. Aku cancel niat aku tu dan aku proceed ajalah beli Zoom H1N. Dari sudut saiz, H1N ni lebih kurang sama panjang je dengan model lama Zoom H1. Cuma kepala dia je besar sikit. Tapi dari sudut ketebalan dia pula, H1N lebih nipis sebab dia menggunakan bateri AAA berbanding H1 menggunakan AA. Pada kedua-dua model ini, Zoom mengekalkan penggunaan micro SD atau SDHC memory card. Warna backlight LCD antara dua model ini juga berbeza. LCD pada Zoom H1 mempunyai latar berwarna oranye dan sedikit kelam, manakala model terbaru H1N berwarna putih dan cerah. Ini menjadikan ianya lebih mudah untuk dilihat walaupun di bawah matahari terik. Lain dari kedudukan speaker mono yang dah berubah, perbezaan ketara juga dapat dilihat pada susun letak butang antara dua model ni. Pada model yang lama, butang fungsi diletakkan di bahagian tepi, manakala semua tu dah berpindah ke bahagian atas pada model baru H1N. Yang kekal tinggal di bahagian tepi adalah butang trash untuk delete files, switch power dan juga hold, serta butang output volume di bahagian kiri. Dari segi build quality, Zoom H1N ni ada rasa sedikit premium dengan dia punya black matte finish berbanding dengan plastik murah warna kelabu berkilat pada model lama. Cuma ada satu perkara yang hanya ada di dalam model lama tetapi telah dihilangkan pada model baru, iaitu engraving nama model dan logo Zoom pada badan produk. Zoom H1N yang baru ni tak ada lagi engraving melainkan printed on body sahaja. So, tak adalah premium sangat sebenarnya. Dari segi sound quality pula, pada aku antara dua ni tak banyak beza. Cuma aku dapati Zoom H1N ni dia punya dari sudut clarity sound dia lebih jelas dan sound dia lebih open selain daripada noise floor yang lebih rendah berbanding dengan yang lama. Dan Zoom H1N mengekalkan dua format rakaman yang disediakan untuk pengguna, iaitu WAV ataupun WAV bagi kualiti audio yang lebih tinggi dan juga rakaman di dalam format MP3 bagi kualiti audio kompres dan fail yang lebih kecil. H1N menyediakan beberapa pilihan rakaman, antaranya ialah rakaman 16 bit bersama 44.1 kHz sample rate, 24 bit bersama 48 kHz dan kualiti tertinggi yang disediakan adalah 24 bit bersama 96 kHz sample rate untuk format WAV. Bagi format MP3 pula, H1N menawarkan 3 kualiti rakaman iaitu 128, 256 dan juga 320 kbps. Dan kalau korang nak buat rakaman audio untuk digunakan di dalam video, tips daripada aku, jangan sesekali gunakan format MP3 tapi gunalah WAV files. Perbezaan yang paling ketara di antara model lama dengan model baru ialah gain input level controller. Pada model lama, input level controller ni diletakkan di bahagian tepi dalam bentuk butang yang kena tekan-tekan, manakala bagi model baru ianya dibawa ke depan dan dibuat dalam bentuk knob yang boleh diputar. Ini memudahkan kita untuk melihat input level di skrin sebelum membuat sebarang proses rakaman. Selain tu, H1N turut mengekalkan beberapa feature dari model lama iaitu low cut filter, auto level dan kebolehan untuk dijadikan sebagai audio interface. Jadi apakah upgrade terbaru yang ada di dalam Zoom H1N berbanding Zoom H1? Jom aku cerita. Pertama, ialah dia punya low cut filter. Pada model lama hanya ada switch on off untuk potong low frekuensi, tapi kita tak tahu frekuensi yang mana. Dan pada model yang baru, Zoom menawarkan pilihan untuk cut pada 3 level frekuensi iaitu 80, 120 atau 160 Hz. Kalau tak nak potong mana-mana frekuensi,
boleh off je pilihan ni. Kedua ialah penambahan pilihan limiter yang tak ada pada model lama. Limiter ni kalau korang switch on ketika rakaman, katakanlah kalau ada bunyi yang melampau kuat secara tiba-tiba, Zoom akan setkan secara automatik satu limit maksimum audio input yang diterima dan audio tu tak akan clipping ataupun berlaku distortion. Cuma pada aku memang tak berapa gunalah feature limiter ni, sebab aku dapati bila aku gunakan limiter, dia punya noise floor kat dalam Zoom H1N tu akan naik sikit, which is aku tak sukalah. Aku lebih bahagia kalau setiap rakaman aku clean and clear. Ketiga, Zoom masukkan fungsi baru iaitu auto record, pre-record dan self-timer before recording start kat dalam H1N ni. Jadi insyaAllah takkan terlepas apa-apa rakaman audio lagi. Keempat, model yang baru ni turut ada kebolehan untuk meletakkan marker atau penanda pada mana-mana bahagian rakaman yang korang nak, dan marker tu akan kod sama bila korang transfer file ke dalam komputer. Bagi aku ini satu feature yang bagus sebab ianya memudahkan musician ataupun video editor sebab korang nampak bahagian-bahagian yang dah diletakkan marker tu. Kelima, playback effects. Yang ini bagus untuk musician, penulis ataupun wartawan. Zoom bagi option pada korang untuk slowkan playback audio supaya senang korang nak dengar. Contohnya, rakaman temu bual ataupun interview. Korang boleh perlahankan playback audio tu sambil korang menaip satu persatu perkataan yang disebut dalam rakaman tu. Untuk musician pun bagus sebab senang korang nak tangkap note atau scaling dalam sesebuah lagu. Keenam, Zoom H1N menambah fungsi overdubbing. Bermaksud korang boleh buat rakaman bunyi atas bunyi atas bunyi atas bunyi, overlapping recording in one single file. Benda ni baguslah untuk musician. Contoh dia kalau kata singer-songwriter kan, gitaris dengan singer kan, dia main gitar, dubbing yang kedua dia nak tambah solo, dubbing yang ketiga dia nak tambah vokal, itu boleh dilakukan dengan Zoom H1N. So aku nak senaraikan 5 perkara yang aku suka tentang Zoom H1N dan juga 5 perkara yang aku tak suka tentang Zoom H1N ni. Yang pertama, apa yang aku suka ialah function yang ditambah dengan lebih banyak berbanding Zoom H1. Di dalam model baru ni, function dah ada macam-macam. Yang kedua, aku suka sebab dia kecil, ringan dan portable. Senang nak dibawa ke mana-mana, aku boleh masukkan aja kat dalam poket. Yang ketiga, aku suka dia punya XY microphone tu. Pada aku, dia punya stereo feel dia just nice dan cukup. Yang keempat, aku suka sebab dia tak ada static noise macam test cam. Dengan Zoom H1N ni, kau letaklah sebelah handphone, kau letaklah kat kamera, kau letaklah kat TV ataupun dekat mesin basuh sekalipun, dia tidak akan menghasilkan bunyi static noise kat dalam rakaman korang. Dan yang kelima, apa yang aku suka ialah Zoom H1N ni boleh dijadikan audio interface. Dia juga boleh menjadi aku punya USB microphone. 5 perkara yang aku tak suka tentang Zoom H1N. Yang pertama, perkara yang aku tak suka ialah dia tidak menyediakan fungsi rakaman mono. Untuk rakaman dialog ataupun voice over, tidak ada orang menggunakan stereo. Macam test cam, walaupun dia stereo mic, tapi dia tetap ada fungsi rakaman mono. Zoom step up the game. Perkara yang kedua aku tak suka ialah dia punya gain knob ni duduk dekat sangat dengan mikrofon. Apa jadi kalau aku gunakan pop filter ataupun dead cat wind filter tu? Sebab dia pakai sarung kan, jadi susah aku nak adjust. It's not that practical Zoom. Yang ketiga, perkara yang aku tak suka, daripada zaman Zoom H1 sampailah H1N ni, ruang untuk skru tu masih kekal plastik kan. Kalau orang pulas terlebih sikit, boleh pecah thread tu kan. Yang keempat, record button yang lebih kecil berbanding dengan Zoom H1 model lama. Yang ini sekali pegang dari jauh, tak tengok pun rasa je dah boleh tahu ini adalah record button. Yang ini kena teraba-raba sikit. Yang kelima, whole function ni dia tidak lock pada dia punya gain knob. Beat the purpose jugalah pada aku. Jadi Zoom H1N ni bagus untuk siapa? Kalau ikut kotak ni dia kata for film, broadcast, music and more, dan we are for creators. Tapi pada aku lebih daripada itu. Ianya juga baik untuk jurnalis, baik untuk penulis, baik untuk musician, baik untuk videographer, baik untuk orang yang nak belajar menjadi field recordist, baik untuk orang yang nak membuat sound design dia sendiri. Banyak fungsi dia. Jadi adakah aku recommend produk ini untuk kumpulan orang-orang yang aku sebutkan tadi itu? Pada aku, highly recommended. Dan adakah berbaloi pula untuk upgrade daripada model lama Zoom H1 kepada model baru? Pada aku, kalau korang memerlukan fungsi
fungsi-fungsi yang ditambah baik di dalam Zoom H1N, maka pada aku berbaloi. Macam kes aku punya Zoom H1 dah rosak, jadi dah tak boleh guna. Oleh itu, nak tak nak terpaksa juga upgrade. Jadi kat bawah ni aku ada sediakan link kedai Shopee tempat aku beli produk Zoom H1N ni. Korang boleh check it out. Original product, Malaysian seller dan come with 1 year warranty. Korang boleh check out lah kalau korang berminat nak beli. Klik link kat bawah ni. Jadi itu sahaja review aku untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam siri yang akan datang. Dan sehingga itu, jaga diri, jaga kesihatan korang. InsyaAllah panjang umur. Kita berjumpa lagi. I'm signing out. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.